Assalamualaikum dan hai, saya Afiq dan hari ini kita akan melihat pada cara yang mudah dan kos efektif untuk memeriksa sistem aircon dalam kereta anda, iaitu sistem diagnostik menggunakan suhu. Untuk menggunakan teknik ini, anda tidak memerlukan alat yang mahal atau perlu mempunyai banyak pengetahuan mengenai topik ini. Kita bukan nak buat roket terbang ke bulan. Diagnostik aircon sebenarnya menggunakan suhu biasanya digunakan untuk menentukan kegagalan paling tipikal dalam sistem. Sekarang, anda mungkin sudah tahu bahawa operasi sistem penyaman udara kereta kita bergantung kepada perubahan kitaran keadaan penyejuk di dalam sistem. Bahan pendingin boleh menukar keadaannya daripada keadaan gas kepada bentuk cecair dan sebaliknya. Dan perubahan ini berlaku apabila tekanan udara dan suhu berubah di dalam sistem. Dan juga perubahan ini berulang secara berterusan dalam setiap kitaran aircon dalam sistem aircon kereta anda. Daripada semua faktor penting yang menentukan proses aircon, suhu adalah segala kuncinya. Dan inilah sebabnya diagnostik berasaskan suhu ialah kaedah mudah untuk menyelesaikan masalah pada sistem hawa dingin kereta kita. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah mengukur suhu di tempat yang berbeza pada sistem. Itu sahaja. Semudah itu. Jadi, kaedah diagnostik suhu adalah sangat mudah, boleh dipercayai dan kos efektif. Semua orang boleh melakukannya. Lelaki, perempuan, semua boleh. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah termometer digital dan ia boleh digunakan pada kebanyakan kenderaan selagi mana kenderaan itu mempunyai akses tanpa kekangan kepada saluran dan komponen sistem aircon kereta anda. Kaedah ini boleh memberitahu anda di mana masalah dalam sistem anda yang berpotensi untuk rosak dan apakah masalah pada sistem asasnya. Alat utama yang anda perlukan ialah termometer. Saya cadangkan menggunakan termometer profesional yang mana ia adalah agak murah. Yang mana anda boleh sama ada menggunakan termometer jenis inframerah macam ni atau termometer dengan probe. Kita tak ada kat sini. Dalam kedua-dua keadaan, bacaan digital akan memudahkan untuk melihat suhu. Anda juga perlu mendapatkan jadual julat suhu yang menunjukkan suhu yang betul untuk reka bentuk sistem tertentu. Tetapi anda tidak semestinya memerlukan data yang betul. Tetapi saya mengesyorkannya. Jadi ia cukup membantu anda supaya anda tak salah lah. Jadi sekarang, mari kita lihat di bahagian enjin kereta. Anda juga memerlukan akses mudah ke saluran dan komponen sistem aircon. Sesetengah kereta mungkin sukar diakses. Oleh itu, adalah disyorkan untuk mengenal pasti reka letak sistem aircon anda terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengan reka bentuk dan penempatan komponen yang paling penting untuk diukur. Terdapat beberapa tempat di mana suhu perlu diukur. Pada permukaan komponen tertentu, pada pipe komponen atau pada komponen masuk dan keluar. Tanpa membuka apa-apa komponen ya. Okey, kenal pasti kereta anda di mana terdapat komponen berikut. Kondenser, kompresor, receiver dryer dan cooling coil, tube orifice dan injap pengembangan atau lebih dikenali sebagai expansion valve dalam bahasa Inggeris. Tetapi kadang-kadang mustahil untuk mengambil ukuran ini kerana bentuk modul aircon yang canggih dan sukar untuk diakses. Mula-mula, hidupkan enjin dan tetapkan aircon anda pada udara paling sejuk dan kelajuan angin maksimum. Tunggu sehingga enjin mencapai suhu operasi yang betul, iaitu biasanya 90 darjah Celsius dan anda dah boleh teruskan. Bergantung pada bahagian tekanan tempat komponen sistem aircon anda yang tertentu terletak, setiap elemen mempunyai julat suhu biasa di mana dia beroperasi dengan betul. Suhu di luar julat normal terlalu tinggi atau terlalu rendah boleh menunjukkan beberapa isu yang berpotensi. Isu ini berkaitan dengan komponen itu sendiri, komponen lain dalam sistem atau bahan lain yang digunakan. Hasil yang paling biasa daripada pelbagai kerosakan biasanya disebabkan prestasi sistem yang lemah. Udara sejuk yang tidak mencukupi di dalam kabin kenderaan biasanya menjadi penyebab untuk seseorang memulakan pemeriksaan ini. Jadi, mari kita lihat satu tempat yang mudah diakses, iaitu receiver dryer atau pipe ke receiver dryer yang berada di antara pipe keluar kondenser dan ke receiver dryer. Di bawah keadaan operasi normal dan dalam sistem yang sihat, julat suhu yang betul harus dibaca antara 30 hingga 50 darjah Celsius.
Ini sebenarnya sesuatu yang anda sendiri boleh rasa tanpa menggunakan termometer, kerana anda boleh dengan mudah mengetahui paip itu terlalu panas jika ia melebihi 50 darjah Celsius. Sentuh je. Okay? Suhu yang terlalu tinggi di tempat ini boleh membawa maksud banyak perkara. Tetapi berikut adalah yang paling biasa. Terdapat beberapa bahagian tersumbat dalam sistem. Jika terdapat yang tersumbat di dalam sistem, penyumbatan di dalam akan menyekat aliran bahan pendingin sama ada di dalam kondenser, di dalam receiver dryer atau di dalam injap pengembangan. Jadi, tersumbat adalah sangat berbahaya untuk daya hidup sistem. Ini berlaku selalunya berkaitan dengan kekotoran dalam sistem dan boleh mempunyai pelbagai punca. Jika suhu terlalu tinggi, ia mungkin disebabkan oleh operasi kondenser yang tidak betul. Maybe kipas rosak. Ini juga boleh disebabkan banyak punca yang berpotensi daripada kipas aircon yang tidak beroperasi disebabkan oleh kerosakan fizikal atau kekotoran luar permukaan kondenser. Sirip yang berkarat dan hilang adalah masalah tipikal untuk iklim yang mempunyai kelembapan yang tinggi seperti di Malaysia, dan kerosakan fizikal yang kelihatan biasa boleh mengurangkan efisiensi operasi kondenser. Suhu yang terlalu tinggi juga berkaitan dengan tekanan yang terlalu tinggi di dalam sistem. Ini biasanya hasil daripada charge sistem yang tidak betul, terlalu banyak UV dye atau ada benda asing lain dalam sistem. Suhu yang tinggi juga boleh menyebabkan terlalu panas dan ini selalunya disebabkan kurang pelinciran pada kompresor. Sama ada disebabkan oleh tiada langsung minyak pelincir atau minyak yang salah jenis telah digunakan. Seperti yang anda dengar sebentar tadi, penyelesaian masalah menggunakan suhu pada komponen adalah amat mudah dan berkesan. Saya Afiq dan terima kasih kerana membenarkan saya mengajar sesuatu kepada anda pada hari ini. Tekan butang like jika suka video ini dan terus tekan butang subscribe untuk terus menerus dapat ilmu mengenai kereta dan aircon kereta secara khususnya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.